Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak to Lean. Kita sikit lagi nak masuk tahun baru 2022, tapi adakah badan korang masih berlemak, masih boroi, masih gemuk? Jangan risau, sebab sempat je kalau korang nak buang lemak, nak kurus, nak buang korang punya boroi dengan program Lemak to Lean. Program yang kita buat secara virtual, bermakna korang boleh buat dekat mana-mana saja, tak ada komitmen masa, tak ganggu korang punya rutin kerja. Dan kita juga tak guna apa-apa alat, tak guna apa-apa produk, apa-apa ubat. Semua kita buat secara semula jadi. Metod Lemak to Lean juga adalah sangat-sangat efektif dan memberikan kesan yang sangat pantas. Korang dapat rasa perubahan, korang boleh nampak perubahan seawal 7 hari. Dan lebih daripada 6,000 orang dah pernah menyertai program Lemak to Lean dan alhamdulillah sukses rate kita adalah 100%. Tak ada lagi orang yang gagal. Ini adalah sesi terakhir kita sebelum masuk ke tahun 2022. Kita hanya ada 2 batch sahaja. Yang paling penting, ini adalah program dan metod yang paling murah dengan hanya RM89 saja. Special untuk sesi yang terakhir untuk tahun ni, korang boleh dapatkan diskaun istimewa, masa terhad, slot terhad. Jadi jangan terlepas, join sekarang Lemak to Lean. Takkan korang nak bawa korang punya boroi, korang punya lemak tu pergi ke tahun depan. Tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk daftar sekarang dan jom join program Lemak to Lean. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Yes. Selamat kembali, selamat datang ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia. Semualah, iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu-bedu. Let's go. Come on yo. Yes. Okey, hari ini aku nak bawakan seorang tetamu yang julung-julung kalinya membuat appearance dalam kita punya channel YouTube Rais Hamid, iaitu bini aku, okey, Nada Yusof. Sebab hari ini aku nak membincangkan ada satu posting yang baru-baru ni aku buat dekat IG berkenaan dengan rungutan mahasiswa yang dorang buat praktikal, dorang buat intern dekat syarikat yang dorang baru nak pergi itulah. Katanya dorang ni tertekan sebab apa? Dorang menjalankan latihan industri dan diperlakukan seperti hamba. Antara dorang punya statement ni, dorang cakap pekerja-pekerja yang dah lama tu suka mengarah dorang. Lepas tu dorang ni suka diberi kerja yang bukan dalam dorang punya job scope. Contoh-contohnya yang biasanya lah, kalau macam intern, kalau macam budak praktikal ni, dorang biasanya akan disuruh buat kerja-kerja yang luar skop tu. Tak adalah luar skop sangat. Contohnya macam kena pergi photostat, kena pergi buat air, data entry, benda-benda yang very general lah. So bila aku post benda ni, mendapat komen yang agak banyak juga. Ada mixed reaction lah. Ada yang sokong, ada yang tak sokong, which is obviously memang aku tak sokong lah. Bila wife aku tengok post ni, dia pun macam triggered tengok rungutan daripada mahasiswa ni. Dan kalau korang nak tahu, wife aku dia adalah pemegang diploma dalam nursing dan dia pernah bekerja jugalah sebagai seorang jururawat dan pernah buat intern, pernah buat praktikal, dan sekarang ni beliau adalah seorang e-commerce specialist / team leader. Jadi dia pun dah ada orang dekat bawah ada, dan dia juga adalah ambil intern, ambil budak-budak praktikal lah. Apa experience you yang paling teruk bila you pernah buat praktikal, pernah buat intern masa you jadi nurse dulu? Nursing kan, kita orang dah masa masuk tu kita orang dah expect dah. Masa kita orang punya teori will be just 3 months. After that practical will be another 3 months. So 6 bulan 1 semester. So kita ada 6 semester. Setiap bulan kita orang ada practical. Macam budak-budak zaman sekarang, diorang belajar. End of the semester tu diorang akan ada practical dalam 6 bulan. Kita orang every month setiap satu semester tu ada different subject. Masa masuk nursing, kita orang belajar teori macam mana nak cuci luka. Tapi bila kita face masuk hospital, kita tengok luka tu yang lagi teruk daripada apa yang kita orang belajar. Especially kita orang posting dekat government punya sektor, yang paling teruk mencuci apa yang patutlah. Cuci orang buang air? Cuci pampers. Every morning kita orang student nurse ni akan disuruh round setiap katil untuk kemas katil. Dan kalau mana patient yang bedridden, baring, yang tak boleh buat apa-apa, kena mandikan atau bersihkan di katil. Macam condition ayah sekarang lah. Dan kita tak dibenarkan komplain. Masa first second day tu memang susah lah untuk I dengan kawan-kawan I, sebab kita orang banyak yang background, mungkin ada yang family senang, ada tapi kalau ada yang background daripada kampung pun, diorang tak pernah face situation macam tu kan. So kita adapt dan learn. Kalau tanpa kita orang, nurse-nurse tu yang kena buat sendiri. So kita bantu each other lah kan. Kita faham diorang punya kerja lain yang lagi important. Contoh reporting. Nursing student, nursing office hour je. Mana-mana dari pukul 7 sampai pukul 1.
Jadi shift lah Jadi kan? shift lah, sorry. Shift hours, not office hours. Every intern akan lalui benda yang susah tu dulu. Tapi bila kita dah lalui benda yang susah tu, selepas tu dalam seminggu 2 minggu kita dah adapt. And then benda tu dah tak rasa susah. Macam yang you cerita tadi, you kena masuk berak, you kena deal dengan emotion, kena tenangkan pesakit, bagi motivasi. Sebenarnya benda tu adakah nurse punya job scope? Bukan skop kita orang. Kita orang hanya membantu kalau awak tak ada di situ. Bila you dah keluar daripada dunia nurse, you masuk dalam bidang e-commerce ni, ada ke orang ataupun senior-senior dekat company tu arahkan you, tiba-tiba suruh you photostat ke, suruh you buat benda-benda yang bukan dalam you punya job scope ni? Mestilah ada. Okay. I masa first I grad, I ingat lagi I kerja banking. Dulu punya banking ada filing rack yang jenis besar-besar. Yang you tolak gini nak tolak. Kita buat filing from A till Z. Buat copy, buat file, punching apa benda, puncher pakai puncher tu, filing susun the whole rack. Dah habis satu tu dalam 2 jam, pergi data entry pula. Jawatan you apa masa dalam banking tu? Masa banking tu jawatan I more on onboarding merchant. Bila kau masuk askar, selagi mana engkau berjawatan ataupun kau punya pangkat tu dikategorikan sebagai junior punya rank, ataupun kalau pegawai ni junior rank ni adalah captain dan ke bawah. Dekat mana-mana pun, selagi kau captain dan ke bawah, kau adalah intern. Kau adalah budak baru. Jadi kerja dekat luar skop tu memang orang kata makanan lah. Makanan ruji lah. Macam aku dekat Mindef, walaupun aku sebenarnya dah sama level dengan pangkat meja sebab skot-skot aku semua dah meja, cuma disebabkan aku punya trade lambat nak pakai meja. Kau bayangkan captain, okey, dekat bawah aku banyak sarjan, corporal, pegawai warrant apa semua, tapi orang-orang yang pernah kerja dekat Mindef tu tahulah, kalau setakat nampak muka-muka captain ni buat air, basuh pinggan, kalau setakat photostat tu benda yang normal lah. Ini seorang captain jadi runner, benda yang normal lah. Kalau kau budak baru, orang yang lagi senior mengarah untuk kau buat kerja-kerja yang bukan kau punya job scope. Gila, captain kena basuh pinggan. Ada je corporal, ada je lance corporal, ada je sarjan. Tapi kalau tiba-tiba senior officer tu cakap, Mon, kau pergi basuh pinggan, basuh je lah pinggan. Apa masalah dia? Bila I dah masuk dalam dunia swasta, I mula-mula pegang jawatan as a assistant security manager. I pegang head of security, which is I ni HOD jugalah. Even though I ni HOD, tapi disebabkan I orang baru, which is I dalam tempoh probation dalam masa berapa bulan? 3 bulan dah. Kau bayangkanlah, security untuk buildingnya security, tapi apa kerja yang aku kena buat? Aku kena kira attendance, which is benda tu HR punya kerja. Aku kena kirakan claim untuk syarikat security tu, berapa diorang nak claim, kena handle diorang punya invoice, apa semua tu, benda tu account punya kerja. Setakat photostat ni, tambah you pun tahu, tiba-tiba kita orang kena jadi gardener, kena pergi siram pokok. Benda tu, alah, bila you dah kerja dalam satu company, maknanya dalam company tu as a family tau. So kalau macam kerja yang sikit-sikit tolong-tolong ni, dia tak adalah sampai tiba-tiba dia cakap, kau security kan, kau ni tutup account security. Dia kalau macam kerja yang sangat major untuk bidang yang lain tu, dalam lain punya department tu, tak adalah dia suruh kita buat kan. I fikir senang, aku part of the family tu punya syarikat, regardless lah syarikat swasta ke, government ke. And benda tu, I fikir kita nak memudahkan kerja orang. Apa you punya pendapat lah bila baca, mostly lah, bila diorang disuruh buat kerja yang bukan dalam diorang punya job scope ni, apa reaction you terhadap rungutan budak-budak sekarang ni? Zaman ni, budak-budak zaman sekarang ni dia manja. Diorang dah belajar, diorang expect diorang akan buat benda yang sama dekat luar. Disuruh buat benda-benda macam buat air, buat photostat machine, photostat kertas, and then kena buat data entry, kena susun file tu. Diorang rasa macam, ni aku pernah belajar, ambil degree, master, ni aku kena buat. Macam tu lah. Tapi benda ni dah diterapkan daripada dulu lagi. Daripada zaman-zaman kita dulu lagi. Memang is a learning process. Macam mana I boleh terjerumus dalam e-commerce ni? I jadi admin dekat Zalora. I ambil inisiatif belajar. I macam, ni supplier call, nak kotak daripada mana supplier ni? Okay, jot down. After I kerja situ dalam 6 bulan, diorang nampak I ada inisiatif nak belajar. Setelah situ I dah ambil benda tu, experience. Sebenarnya kita boleh buat benda ni dalam skop ni. Bukan skop kita terhad dekat tu je. Boleh buat benda lain. Kalau budak-budak tu tak ada inisiatif nak belajar, diorang nak follow the book je,
takkan dapat benda tu. So dia so dia akan stuck dekat yang situ je lah. Yes. Dia tak ada career expenditure apa? Expenditure. You need to be a value to that organisation. Sebab berapa banyak fresh graduate kita ada? Betul. Berapa banyak orang yang bersara? Tak ada ramai. Kalau in private sector, selagi kau boleh kerja lah umur 60, selagi tu you kerja. Because kita tak ada pencen, kan? So kita kumpul KPSP kita sampai umur 60, if kan kalau kerja 65, but maximum dia orang nak kerja, kan? So tapi orang yang masuk ni banyak. So you need to stand out. Kalau kau kerja buat benda yang sama je sampai bila-bila, nobody will see you. Kena take it in a positive way. Oh, walaupun you buat kopi, contohlah you buat kopi tu sedap. Orang yang tengah meeting tu HOD kan. Siapa buat kopi ni? Sedapnya. So you meant something to the company. Oh, lah Lisa ni buat kopi sedapnya. So every time ada meeting, okay lah Lisa, I request you buat kopi lah. In other way, you make a connection. And then that connection will help you in future. Mana kita tahu kan? Tiba-tiba you perlukan orang dalam resume you recommendation. Okay, dia boleh recommend, I boleh recommendkan you, tak ada masalah. Macam tu. Make a good relationship. Take it a positive way. Selalu orang, itulah cakap silapnya budak-budak manja zaman sekarang ni, benda yang orang nyuruh-nyuruh ni anggap negatif je at the first. Betul. Ada sebab orang tu suruh, mungkin kerja dia banyak. Kerja banyak sangat kat office. So kadang-kadang I subkan dekat I punya assistant. Sambil tu kita monitor lah. Pada I benda ni more as a ice breaking tau. Ice breaking antara kita dengan orang yang lagi senior. Nak bagi kita ada hubungan, nak bagi kita ada chemistry. Sebab kalau dalam satu-satu syarikat, contohlah I bekerja dalam syarikat developer, buat bangunan, ada hotel, and then I ni security. Dan kita kena tahu juga dalam satu-satu company ni dia ada banyak department. Ada security, ada account, ada operation, ada itu, ada ini. Some way benda ni akan connected to each other. Yang security ada part dia akan berkait dengan finance. Yang finance ada berkaitan dengan operation. Operation ada kaitan dengan macam tu lah. Sama juga macam you sekarang ni you kerja kan. Mungkin orang punya mindset, e-commerce ni duduk depan komputer, cakap macam tu. Padahal you kena ada juga ada connection dengan bahagian storage, dengan bahagian marketing, dengan bahagian ni. So kalau tak ada ice breaking punya proses tu, bila diorang ni mula-mula masuk, tak kerasa selesa kita nak kerja dengan lain punya bahagian dalam kita punya company lah. Macam kerja-kerja sub-sub yang sikit-sikit, photostat lah, siram pokok lah, benda tu tak ada benda lah, benda tu buat je lah, kita ikhlaskan hati. Penerimaan kadang-kadang dia take it as positive lah kan. Kalau kita take it negatif, suruh aku asyik-asyik aku kena. Adalah sebab kau kena, mungkin kau bagus, sebab tu dia suruh kau. Betul? When you are better from someone, people notice you. Betul? You punya advice sebagai orang yang ada pengalaman dalam banyak bidang, you pun dah berada dekat level yang you adalah specialist, you adalah team leader, you yang train orang sekarang. Apa nasihat you dekat yang graduates ni? Internship ni biasa tak lama. Masa tu lah kita akan diduga masa tu macam dari segi skop kerja bukan bidang kita, and then mungkin waktu kerja pun tak kena dengan time kita pun baru nak belajar kerja working hours, and then mungkin tempat intern tu jauh. Ini permulaan untuk memulakan sesuatu. Kalau boleh lepas internship ni, insya-Allah lepas tu you masuk kerja, you dah tak ada masalah. Macam lemak tulen lah. Habis je yang seminggu tu, lepas tu dah boleh buat lah. Lihat sendiri. Betul. InsyaAllah okay. Lepas tu diorang dah, dulu intern ada allowance diorang bagi 600 je. Ni dapat sekarang dah kerja full time gaji 2,000. Lagi banyak. 600 aku boleh survive, 2,000 aku boleh simpan lagi agaknya. Take it a positive way lah kan. Sebenarnya benda ni nak membuktikan yang kita ni boleh diharap. Nak build trust antara kita dengan orang yang lagi tinggi daripada kita lah. Kita punya HOD ke, benda ke. So, mungkin juga dia nak test kita. Boleh tak kita organize? Boleh tak kita buat apa benda je, kerja yang diberikan, amanah yang diberikan. Ini baru suruh siram pokok. Benda yang senang, walaupun bukan job scope, benda yang senang-senang. Kalau benda kecil pun kau dah merungut, macam mana aku nak bagi tanggungjawab yang apa lagi besar dekat engkau? Budak-budak sekarang ni pun kena faham lah. Belajar ni, dunia belajar ni, okay, kalau nak
kira dalam kita punya kehidupan daripada kita hidup sampai kita mati ni, dunia belajar ni kecil je sebenarnya. Kecil je. Dunia pekerjaan ni lagi besar. Dekat sinilah baru datang kau punya tanggungjawab yang lagi besar. Bila kau dah dapat duit sendiri, tanggungjawab dekat mak bapak. Tu belum lagi kau kahwin, kau nak kena cari nafkah untuk anak bini kau. Dunia belajar ni sebenarnya nothing. Kau punya fokus adalah untuk belajar je. Tanggungjawab kau untuk belajar je, itu je. Berbeza dengan orang yang dah terjerumus dalam dunia pekerjaan, dah ada anak bini, dah ada family, kau fikirlah siang malam kau nak cari duit, kau kena fikir nak maintain kedudukan dalam syarikat, kena maintain kau punya good performance. Tu tak masuk lagi dah ada anak bini, kau kena nak make sure nafkah, pelajaran anak-anak engkau, apa semua lagi besar. Jadi kalau dekat dunia yang kecil, dunia belajar ni, dia bila kau masuk dalam dunia pekerjaan ni, kau kena bagi peluang lah dekat diri kau untuk orang kata explore lah dulu. Jangan bila sikit-sikit tu, itu baru sikit lah dugaan kena buat bidang yang bukan job scope kau, kena photostat apa semua ni. Ada banyak lagi dugaan. Even kau dah dalam position yang betul-betul kukuh, kau CEO sekalipun, kau still akan terima dugaan yang lagi besar. Lagi besar. Contohlah macam wife aku dia kerja bawah orang lah kan, sebab dia kerja under company. Aku bekerja sendiri, aku adalah bos kepada diri aku sendiri. Kau ingat senang, kerja dia, tanggungjawab dia lagi besar, dugaan dia lagi besar. Mungkin ada yang bagi respon dekat dalam aku punya posting ni, diorang akan cakap, alah kalau tak nak diarahkan, kalau tak nak terima benda-benda macam ni, tak nak buat intern, kau buatlah bisnes sendiri. Kau ni lah buka company sendiri. Lagi susah. Baiklah kau kerja dekat bawah syarikat ni, yang mana kau tak perlu fikir pun pasal nak untung nak rugi, ada orang lain yang uruskan. Kau kena bekerja je. Kerja akhir bulan dapat gaji. Cukup bulan ada duit. Kau MC ke, kau bercuti ke, ada gaji. Aku kalau nak plan contohnya, aku nak cuti lah. Dalam otak fikir ni, alamak kalau aku tak kerja macam mana aku nak dapat duit. Tak ada orang yang nak runningkan aku punya company ni. InsyaAllah nanti kita akan besarkan lagi lah kita punya company ni. Thank you dekat you kerana sudi. Susah you nak appear dalam I punya YouTube julung-julung kalinya. Minta payment. Minta payment? Nanti ada payment. Ya. Okay, so korang bolehlah share video untuk kali ni tak situ. Okay. Sekiranya korang ada komen setuju ke tak setuju ke, aku tahu ramai mahasiswa, ramai anak-anak muda yang tak setuju dengan aku. Apalah ni semua, kita ada hak. Boleh tulis, cakap buang air liur, tak ada orang dengar. Tulis dekat ruangan komen. Dan macam biasa, jangan lupa tekan butang tengah. Jangan lupa tekan butang like, jangan lupa tekan butang subscribe, dan jangan lupa tekan butang loceng untuk notification video-video daripada Rais Hamid Aris TV selepas ini. InsyaAllah macam biasa aku selalu ingatkan dekat korang, awalkan solat, jaga amal ibadah, jaga dosa pahala, jaga family korang. Sebab kita pun dah nak akhir zaman. Okay? Rajin-rajin baca surah Al-Kahfi, surah Al-Waqi'ah. InsyaAllah dunia kita punya perjalanan kita akan jadi smooth towards ke jannah. Til jannah. Okay? InsyaAllah jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye guys. See ya.